ingat. Untuk kelas kita petang ni, saya nak teruskan dengan pelajaran seterusnya iaitu manometer. Okey, so untuk manometer ni, ni tadi. Okey, so So untuk manometer ni, seboleh-bolehnya untuk awak tengok benda apa yang dimaksudkan dengan manometer, iaitu sebatang tiub yang kecil, bersaiz kecil yang diletakkan, yang dicantumkan dengan pipe, sebatang pipe. Okey, ini pun sama jugalah. So sama macam ni. Kat sini kita ada sebatang tiub ataupun saluran tiub yang berbentuk panjang, yang saiz dia lebih kecil daripada saiz pipe. Okey, ini side view, ini front view. Nanti saya tunjuk gambar yang sebenar. Okey, so untuk gambar yang sebenar tu saya akan alihkan perhatian korang daripada nota tadi kepada gambar yang sebenarnya. Okey. Okey, ini adalah salah satu bentuk untuk kita kenal apa yang dimaksudkan dengan tiub manometer ataupun tiub piezometer. Okey, so untuk tiub piezometer tu ataupun manometer ni lah. So pada sebatang pipe ni kalau awak tengok apasal pula kat tengah-tengah ni dia berada dalam keadaan yang menikus, okey, ataupun dalam keadaan yang mengecil. Okey, dia besar, makin lama diameter pipe ni akan menjadi semakin kecil, kemudian tiba-tiba dia akan besar balik. Okey, so yang tu nanti awak akan tengok dalam bab 3 ataupun bab 4. Okey, dalam pelajaran kita nantilah. Okey, so yang ni yang dimaksudkan dengan tiub manometer. So kat point kat sini, kalau awak tengok kat sini kita ada satu bentuk bukaan. Bukaan ni di belah dalam lah. Okey, so pada bukaan ni akan menunjukkan adanya sebatang tiub getah ni, ataupun tiub ni kita tengok dia ada banyak. Satu, dua, saya fokus pada satu dulu. Okey, untuk tiub ni dia akan naik pada satu panel dan bendalai yang mengalir dalam sebatang pipe ni dia akan juga mempunyai bendalai yang sama yang ada dalam tiub. Okey, kalau ada minyak, dalam tiub ni pun ada minyak lah. Kalau dalam ni ada air, dalam tiub ni pun ada air. Okey, so kita tengok kat sini makin lama makin mengecil. Tujuan dia adalah kita nak tahu berapa tekanan di sini. Okey, so P sama dengan rho GH. Kita tahu rho untuk bendalai yang masuk ni. Kemudian kita darabkan dengan G. Kemudian H adalah daripada titik tengah ni, titik tengah pipe, sampailah ke garis atas pada bendalai yang ada dalam tiub ni. Itu adalah H. So yang ni pun sama. Okey, kat sini pun sama, yang dekat sini pun sama. Dan dekat sini kalau kita tengok bendalai ni, perangai dia kalau lalu satu bukaan yang luas, dia akan mengalir perlahan. Tetapi apabila dia mengalir dalam satu bukaan yang makin lama makin mengecil, bendalai tersebut akan semakin laju. Okey, so bila semakin laju, tekanan dia kat sini ada berkaitan dengan pressure ataupun tekanan. So kat sini tekanan dia tinggi lah. Okey, so bila tekanan tinggi, kita dapat jangka bahawa pada tiub ni nilai H yang naik ataupun bendalai yang naik ni adalah lebih tinggi. Kemudian saluran ni dia akan mencapah. So bila dia mencapah, okey, tadi yang dalam keadaan menguncuk. So sekarang ni bila dia mencapah, tekanan kat sini rendah daripada tekanan yang di tempat menguncuk ni. Sebab apa? Sebab kat sini air mula mengalir perlahan. Makin lama makin perlahan. So air mengalir, makin lama makin laju sampai kat sini perlahan balik. Perlahan, semakin lama semakin perlahan. Okey, kalau aliran biasalah. So kat sini kita boleh lihat penggunaan untuk manometer. Okey, ni alat dia. Okey, alat dia. Dan di sini adalah satu bentuk panel lah. So panel, dalam panel ni bila kita buka ataupun bila kita tengok ada H yang naik tinggi, so kita boleh tengok berapa bacaan dia. Okey, ini pun sama.
So alat ni adalah alat yang menentukan untuk pengiraan dan penentusakan teorem Bernoulli. Okey, so teorem Bernoulli ni pun sama jugalah macam alat tadi, cuma yang ni alat dia lebih kecil sikit. So kat sini kita tengok berapa kenaikan pada aras bendalur yang mengalir dalam pipe ni. So ini bezalah. Okey, tiub 1, tiub 2, tiub 3. So ini kaca ataupun perspex. Okey. So tiub perspex ataupun tiub kaca ni dia akan menunjukkan ketinggian bendalur-bendalur yang mengalir dalam pipe ni. So ketinggian dia di sini tak sama. Sebab apa? Sebab pada bahagian kalau saya besarkan sikit macam tadilah. Saya besarkan lagi, besar. Okey, kat sini dia punya luas ataupun diameter dia tinggi. Okey, ataupun besar. Semakin lama semakin mengecil sampai kat titik dekat ujung ni diameter dia semakin mengecil. So apabila semakin mengecil, aliran bendalur di sini akan menjadi lebih laju. So bila lebih laju, dia berkait rapat dengan tekanan. Okey. So bila berkait rapat dengan tekanan, so yang 3 ni dia akan menunjukkan bacaan yang lebih tinggi daripada bacaan-bacaan yang berada di tempat lain. Contohnya 1, 2, 4, 5 dan 6 lah kat sini. Okey, so yang 3 ni yang lebih special. Sebab apa? Sebab dia memberikan bacaan yang lebih tinggi. Okey, alat ni tak hidup lah disebabkan tak ada air dalam tu. Saya pun tak on kan. Okey, seterusnya kita tengok pada alat lain. Ya, mana lagi ni? Oh, tak ada. Okey, tak ada. Okey, ada. Ini gambar tadilah. Okey, ini pun sama juga. Iaitu, katakan kat sini kita ada sebatang pipe. So, pipe ni lah. Okey, dan pada pipe ni sebenarnya pipe PVC. So, kalau tengok kat sini, saya besarkan sikit. Ada sizing dia. Iaitu 10 mm untuk pipe ni. Kemudian bawah ni kita ada 15 mm. Kita nak tengok saiz bukaan ataupun luas batang pipe. Dalam pipe tu dia mempengaruhi aliran bendalur macam mana. Okey, 15. Yang ni smooth bore pipe. Dalam pipe ni permukaan dalam dia adalah licin. Yang ini walaupun 15 mm tapi permukaan dalam pipe ni adalah kasar. Okey, roughen tu maksud dia permukaan dia kasar lah. Okey, kasar. So apa yang kita nak tengok kat sini ialah point kita kat sini. Okey, yang di sini adalah bentuk salah satu bentuk manometer. Okey, ini adalah tiub plastik lah. Okey, tiub plastik. Ada kat bawah ni sambung balik ke atas. So alat ni adalah alat untuk menentukan geseran dalam pipe. Okey, geseran yang dialami oleh bendalur dalam sebatang pipe. Okey, lain, ni alat lama lah. Okey, alat lama ni adalah untuk mengira nilai CD, okey, coefficient of untuk venturi dan juga untuk orifice. Okey, so konsep yang sama iaitu penggunaan untuk manometer. Okey, ada manometer, maksudnya ada tube daripada sebatang pipe naik ke satu bentuk skala, yang mana skala ni kita akan tengok berapa kenaikan. So aras bendalur yang ada dalam tube ni adalah berbeza-beza kerana tekanan yang dialami oleh bendalur dalam sebatang pipe ni juga berbeza-beza. Okey, habis sampai situ untuk mengenal apa yang dimaksudkan dengan piezometer. Okey, saya patah balik pada topik kita hari ni lah. Okey, simple manometer. Simple manometer ni menunjukkan kepada kita ini satu pipe, okey, yang mana pipe ni adalah diisi dengan bendalur. Tetapi jika bendalur yang mengalir dalam pipe ni mengalami tekanan yang tinggi kerana aliran bendalur adalah sangat laju. Bila sangat laju ataupun isi padu dia sangat banyak, maka apa yang kita perlukan ialah sebatang tiub yang panjang. Okey, tiub yang panjang. Tetapi bila tiub yang panjang ni mungkin tidak sesuai. Sebab apa? Sebab bendalur yang dalam ni mungkin boleh shoot out keluar kepada tekanan atmosfera. Jadi kita gantikan bendalur yang ada dalam tiub U ni dengan bendalur merkuri ataupun bendalur raksa.
Raksa ataupun merkuri ataupun hydrogerium. Okay, sebab apa? Sebab raksa ni berat. Bila berat, untuk mengangkat ataupun untuk mengalihkan ataupun untuk mengenjakkan bendalai merkuri ni supaya naik ke atas sikit, dia perlukan tekanan yang sangat tinggi. So, agak berguna lah, okay, apabila kita gantikan bendalai yang ada dalam tube U ni dengan bendalai yang ada dalam pipe ni dengan bendalai merkuri. Okay. Okay, simple manometer ialah manometer yang mengukur perbezaan di antara tekanan bendalai dalam pipe dengan tekanan atmosfera. Malah, ada pula orang masuk ni. Oi, Fatin, apa khabar? Fatin Amirah ke siapa? Atira, ha. Ada ke kat situ? Alah, suara mic dia tak keluar. Okay, tak apa. Saya teruskan dengan differential manometer. So, differential manometer ni adalah manometer yang mengukur perbezaan tekanan di dalam sebatang pipe. Apa hal pula nak mengukur perbezaan tekanan di dalam sebatang pipe? Okey, sebab apa perbezaan tekanan yang ada dalam sebatang pipe ni, kalau kat sini mungkin jari dia ataupun diameter dia lebih besar daripada yang dekat sini. Okey, sebagai contoh lah. Okey, so dalam ni kalau dia semakin bendalai ni yang mengalir ni semakin laju, yang ini tolak, yang ini pun tolak. So no point. Okey, so apa yang kita nak buat ialah kita masukkan sebatang tube yang mengandungi raksa. So raksa ni yang berlorek lah. Okey, tube U yang berlorek ni. Okey, tube U yang berlorek ni menunjukkan perbezaan ketinggian. Ini level pada merkuri di sini lebih tinggi daripada merkuri level yang berada di sebelah kanan. So kita ada perbezaan tinggi kiri tolak tinggi belah kanan. So kita dapatkan nilai dia punya H. Yang ini pun sama. Perbezaan di antara hujung ni dengan hujung yang sini, kita dapat nilai H. Okey, tu pengenalan untuk manometer. So manometer ni, yang ni adalah konsep yang kita gunakan untuk mengenal bagaimana tekanan boleh diukur dalam sebatang pipe. Okey, pipe apa? Pipe air, pipe yang mengalirkan bendalai lah. Okey, alright. So yang ni adalah salah satu daripada beberapa alat yang awak mesti kenal. Okey, yang pertama kita ada aneroid barometer. So aneroid barometer ni merujuk kepada tekanan atmosfera. So kat sini kita ada gambar lah. So gambar kat sini ada macam satu bentuk chamber dekat sini. So chamber ni apabila kita mengukur tekanan yang tinggi, okey, so chamber ni dia akan mengecut. Okey, bila dia mengecut, okay, ada gas lah dalam ni. Okey, ada gas dalam ni. Bila dia mengecut, dia akan ketebalan dia akan berkurang. So bila berkurang, kita akan cantumkan dengan satu lengan. So kat sini kita ada fulcrum ataupun saya panggil dia sebagai pivot lah kalau gambar ni. Okey, gambar ni ditulis sebagai pivot dan pada pivot, hujung pivot ni kita ada pointer. So kat sini ada scale berapa tekanan dia. Kalau kita masukkan, kembungkan udara dengan cara kita naikkan alat ni ke tempat aras permukaan yang lebih tinggi, iaitu mungkin di atas kawasan pegunungan ataupun di kawasan tempat tekanan dia yang rendah. So gas ni dia akan mengembang. Okey. So gas yang ada dalam ni dia akan mengembang. Bila dia mengembang, pivot ni akan menunjukkan bacaan. Akan menunjukkan bacaan dengan cara pada pointer ni dia akan tunjuk pada scale. Okey. So tujuan dia adalah untuk mengukur tekanan atmosfera. Okey. So tekanan atmosfera ni kalau kita tengok ada dia punya calibration dia lah. Okey, yang kedua kita ada deadweight piston gauge. Piston gauge, inilah bentuk dia. Okey, kat sini kita ada satu sistem untuk sistem, katakan sistem A lah. Okey, so sistem A ni apabila tekanan tinggi, bendalai yang ada ataupun cecair yang ada dalam piston A, kawasan A ni dia akan masuk ke dalam satu tube. So tube ni dia akan menolak berat pemberat ke atas ni, dan cara dia tolak ialah dia akan tolak naik ke atas lah. Okay. So bila dia tolak naik ke atas, so tekanan di sebelah piston dan di sebelah sistem adalah sama. Tetapi jika tekanan di sebelah sistem A berkurangan, maka berat
ini akan menolak piston ke bawah. Okey, so kat sini akan berlaku pertukaran ataupun pertambahan penurunan isi padu bendalih. Okey, so ini piston, so daripada pemberat, katakan berat dia K. Okey, berat dia ialah K, luas dia berapa, so kita boleh kira lah. P sama dengan F per A. F ni datang daripada K weight. Okey, weight. Okey, F dibahagikan dengan area. So kita dapat dia punya pressure. Okey, yang ni maksudnya dead weight ni maksudnya berat mati lah. So berat mati ni katakan saya letak 1 kilo. Okey, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo dan seterusnya. Tetapi yang itu yang berubah. Yang tidak berubah ialah luas piston. So kita boleh define sistem A ni berapa dia punya tekanan. Itu adalah dead weight piston. Okey. Yang ketiga kita ada Bourdon gauge. Mungkin kamu pernah lihat lah Bourdon gauge ni kat mana. Contoh dia di stesen pam minyak yang kita nak pumpkan tayar motor kita ataupun kereta kita. So tekanan tinggi. Bila tekanan tinggi daripada tayar ni akan ada alat kat sini akan stop lah dan bunyi pada buzzer. Maksudnya tekanan dalam tayar ni adalah mencukupi ataupun sama dengan tekanan yang kita nakkan pada alat ni. Okey. Tetapi jika tekanan daripada tayar kita ni rendah, so yang ni tekanan daripada alat ni tinggi. Okey, so bila tinggi, tekanan angin yang ada dalam ataupun tekanan bendalih yang ada dalam gauge ni akan mengeluarkan bendalih ataupun kalau kat stesen pam minyak tu udara lah masuk ke dalam tayar. So bila tekanan tayar sama dengan tekanan yang dikehendaki dalam meter ni, maka dia akan stop lah. Okey, dia akan stop bunyi buzzer lah. Okey. So yang ini adalah bergantung kepada movement of free and causes. So yang dekat sini. Okey, tengok kepada tekanan yang hujung ni. Kalau kurang, yang ini akan masukkan. Kalau tekanan di sini tinggi sangat, yang ini akan keluarkan dengan cara kita nak tahu berapa tekanan asal yang tinggi itu kepada tekanan yang rendah. Ataupun kat sini tekanan rendah. Okey, so kat sini tekanan tinggi. Daripada tekanan rendah tu, bila kita nakkan pada satu scale, katakan scale 30 lah, 30 PSI. Okey, so kita dial pada 30 PSI. Lepas tu kita pergi pada nozzle pada pam angin tu. Kemudian kita masukkan pada tube. Okey, pada ujung tube tu dan dia akan pumpkanlah angin sampailah kepada nilai yang kita nak. Okey, contoh dia mungkin 30 lah, 33 PSI. Itu sebagai contoh. Okey, biasanya dekat tengah ni dia akan ada spring lah. Spring ni tujuan dia adalah untuk adjust, untuk menyelaraskan perubahan tekanan yang kita nak. Okey. Dan pressure transducer. So pressure transducer ni, ingat ya. Semua ni adalah bentuk paling asas untuk mengukur tekanan atmosfera. Ini pun sama, tekanan bendalih lah. Okey, ini pun sama, tekanan bendalih. Tapi untuk pressure transducer, yang ini yang melibatkan perubahan arus elektrik. Okey, awak tengok pada gambar ni. So pada gambar ni kalau kita masukkan satu bentuk sistem piping ataupun tekanan yang ada pada sistem piping, bila kita nak ukur tekanan, so bendalih daripada sistem ni akan masuk ke dalam chamber ni lah. Okay, dalam kebuk tekanan ni. So bila kebuk tekanan ni meningkat, tekanan ni akan menolak electrical connection daripada diafragma ni ataupun daripada selaput ni naik ke atas. So bila naik ke atas, dia akan menyentuh pada connection dan pada connection ni dia akan memberikan bacaan dalam bentuk volt. Mana volt? Okay. Is measured on a digital voltmeter. Okay, kalau tekanan kat sini rendah, so electrical connection ni dia akan saling tidak bercantum lah. Okay, bila saling tidak bercantum, maksudnya tekanan kat sini rendah daripada tekanan kat sini rendah dan kat sini pun rendah. Tapi kalau kat sini tinggi, kat sini pun akan sama tinggi. Bila sama tinggi, dia akan membuat satu connection dengan elektrik atas ke bawah ataupun bawah ke atas yang ada pada selaput ni. Okey, contoh dia macam handphone tahun 2010, tahun 2011, 2012, handphone lama lah. Okey, handphone yang baru nak ada 3G. Siapa ada 3G masa tahun 2010, 2011 tu, kira syok lah.
Okay. So kalau ada handphone tu, cuba tekan dia punya skrin. Kena tekan kuat-kuat dulu baru dia bergerak apa ni ikon-ikon tu. Okay, handphone sekarang canggih lah. Sentuh sikit je dah kita dah nampak dah benda yang kita nak sentuh tu. Okay, so yang tu ia adalah melibatkan transducer. Okay, so transducer ni bermaksud changes in pressure akan menyebabkan changes in electrical resistance pada selaput. Diafragma ni maksud dia selaput. Okay, yang ni untuk awak kenal sahaja. Nak kena ingat ke? Bila awak ingat, maksudnya awak dah faham lah. Okay, awak boleh cerita balik benda yang macam ni dengan sama apa yang saya cerita. Kalau rasa bahasa percakapan saya agak berterabur, so awak boleh pakai ayat yang ada dalam nota ni. Okay, alright. Saya akan teruskan sebab kelas kita sejam je petang ni. Okay, sambil-sambil tu saya nak tanya lah. Kamera kat sini patutlah tak nampak. Alright. Okay, kelas, sambil-sambil lah saya nak tanya. Kelas kita pada petang hari Isnin tu boleh tak kalau saya lajak sampai pukul 5? Agak-agak lah. Sebab hari ni pukul 4 sampai pukul 5. Okay, kalau saya ambil pukul 2 sampai dah pukul 5. Maksudnya petang Khamis macam ni, kamu dah relax sikit lah. Itu nanti kamu jawab dalam WhatsApp lah. Siapa yang setuju, siapa yang tak setuju. Mungkin petang hari Isnin pukul 4 sampai pukul 5 tu ada kelas lain. Nanti kamu beritahu saya dalam WhatsApp. Okay? Alright. Saya tak kisah. Janji kalau 1 jam ni tak banyak benda yang saya boleh cerita. Okay? Kalau ada peniraan pun, contoh pun tak banyak lah. Alah. Okay. Seterusnya kita masuk pada example yang ketujuh. Yang mana example yang ketujuh ni menggunakan konsep yang sama daripada contoh-contoh 1, 2, 3 sampai 5 tu. Tapi yang ni lebih simple lah. Sebab apa? Sebab yang ni saya mula memperkenalkan manometer. Okay, determine pressure in the water pipe if given height is 600 mm. Nampak je 600 mm. Terus kita tukarkan kepada bentuk meter. Iaitu kita bagikan 1000 lah. Sebab kita nak hilangkan ni mili ni. Okay, bila nak hilangkan mili, kita bahagikan dengan 1000. Okay, jadi kita dapat kat sinilah 0.6 meter. Tapi pada gambar ni, okay, ini sebatang paip. Dan sebatang paip ni, dia akan mengalirkan bendalih. Dan bendalih ni adalah bendalih yang sama dalam tube ni. So, dalam tube ni, ketinggian pada bahagian atas dan pada titik tengah bendalih dalam paip ni adalah 600 mm. So, ini yang dimaksudkan dengan ketinggian untuk nilai H. Okay. So, berat tentu ni bukan. Ini adalah contoh untuk soalan yang panjang. Tapi saya mula memperkenalkan tube manometer ni. Okay. Pressure yang ada dalam sebatang paip ini adalah P sama dengan rho GH. Rho ialah 1000 kilogram per meter cube. Kenapa saya tak tulis unit? Sebabnya kamu dah biasa tengok contoh 1 sampai contoh berapa? 5 ataupun 6. Okay. Ada masanya kadang-kadang saya tulis unit ni, kadang-kadang saya tak tulis. Okay, 9.81 pun sama, saya tak tulis. 0.6 saya tak tulis. Sebabnya saya dah siap convert daripada 600 mm kepada 0.6 meter. Jadi awak tekan kalkulator, awak dapat 5,886 Newton per meter square. Okay, ini dia punya pengiraan dia. Okay, dia punya contoh untuk pengiraan bagi tube manometer ni. Ini adalah manometer mudah. Okay, simple manometer. Okay, saya harap awak faham lah macam mana kita nak gunakan P sama dengan rho GH. Apa yang dimaksudkan dengan H di sini ialah aras atas tolak aras tengah, ataupun ada satu aras yang berbeza dengan ketepatan bendalih yang ada dalam pipe ni, iaitu yang kita panggil dia sebagai H ataupun head ataupun column ataupun ketinggian. Okey, perbezaan turus. Okey, itu adalah untuk example 7. Untuk example 8, example 8 ni saya buat macam ni sikit. Okey. Yup. Bagi dia nampak cantik sikit.
Okey, untuk contoh yang ke-8 ni, saya mula ambil pendekatan daripada simple manometer tadi tu dengan adanya raksa ataupun adanya merkuri yang ada dalam tube ni. Sebab apa? Sebab tekanan bendalai yang dalam sebatang pipe ni dia daripada pandangan depan lah, bukan daripada pandangan sisi. Okey, adalah sangat tinggi. Jadi tak sesuai kalau kita ukur tekanan bendalai dalam pipe ni dengan satu manometer yang paling tinggi, yang sangat panjang. So apa yang kita buat ialah kita masukkan bendalai merkuri ke dalam tube ni supaya tekanan yang dihasilkan daripada perubahan bendalai dalam pipe ni akan memberikan bacaan yang sedikit. Tapi walaupun sedikit, kita kena ingat bendalai merkuri ni dia berat. Okey, dia lebih tinggi ketepatannya daripada bendalai yang ada dalam sebatang pipe. Okey, jika dalam sebatang pipe ada pipeline ni dan juga dalam tube manometer ni ada ketepatan bendalai yang rho dia adalah 860 kg per meter cube. Yang inilah bendalai yang ada dalam pipe ni dan juga dalam tube manometer yang kecil ni. Sampai sini je. Okey. Lepas tu dan rho M ni rho mercury lah. Okey, rho mercury ni 13,600 kg per meter cube. Yang ini. Yang kawasan yang berlorik. So, perbezaan ketinggian kita ambil daripada sebelah kiri kat sini dan sebelah kanan. Ingat, itu ialah H. Okey. Walau bagaimanapun, kita ada lagi satu nilai kat sini iaitu nilai X. X apa dia? Daripada bahagian atas, bahagian tengah pipe dan juga bahagian bawah dalam bentuk bendalai yang ada dalam pipe Y ni ataupun pada titik Y ni. Okey. Respectively ni maksud dia setiap satu lah. Okey, kalau bendalai dalam tube ni, bendalai dalam pipe ni adalah 860, maka bendalai yang ada dalam mercury ni ialah ketepatan dia 13,600. Okey, dan nilai X ni ialah 0.9. Okey, diminta kita cari tekanan pada titik Y. Okey, dia beri tekanan pada titik Y 90 kilonewton. Okey, bila kita tengok 90 kilonewton ni, K ni kita nak hilangkan. Sebab apa? Sebab K ni kalau kita masukkan dalam persamaan, dia tak jadi persamaan yang betul. Okey, sebab apa? Sebab K ni prefix untuk kilo. Jadi bila kita tulis, kita mesti tulis 90 darab 10 kuasa 3 ataupun 90,000. Okey, soalan ni minta kita cari nilai H pada bahagian bawah dan pada bahagian atas. Okey, untuk menjawab soalan ni, kita tengok pada bahagian sebelah kiri yang saya bulatkan dengan mouse ni. Okey, sebelah kiri dan kawasan bulat yang kawasan di sebelah kanan. Okey, so kawasan bulat sebelah kanan ni mesti sama dengan kawasan bulat sebelah kiri dari segi tekanan. So sebagai langkah penyelesaian dia, kita boleh cakap dan kita boleh tulis pressure at left is equal to pressure at right. Okey, tekanan pada bahagian sistem sebelah kiri ni adalah sama dengan tekanan pada bahagian sistem sebelah kanan. Okey, pada sebelah kiri kita ada dua tekanan. Tekanan yang pertama ialah daripada pipe PY. Okey, daripada pipe, dan tekanan yang kedua adalah daripada tingginya bendalai X ni dalam yang sama dengan bendalai Y, iaitu rho GX. Okey, rho GX. Okey, itu adalah persamaan tekanan di sebelah kiri. Manakala persamaan tekanan di sebelah kanan, itu cuma ada satu sahaja. Okey, sebenarnya ada dua. Tapi kat sini kita tak ambil lah. Sebab apa? Tekanan atmosfera ni kita anggapkan dia sebagai kosong. Okey, kita anggapkan dia sebagai kosong sebab dia terdedah kepada atmosfera. Okey, so tekanan di sebelah kanan sama macam pengiraan P sama dengan rho GH, iaitu rho M, rho mercury, darabkan 9.81, darabkan dengan nilai H. So H ni bermaksud HM lah. Okey, H ketinggian yang disebabkan oleh mercury. Saya subscribekan M tu supaya awak senang faham. Okey, so untuk kedua-dua persamaan ni, kita masukkanlah nilai. Yang pertama nilai 90,000. Okey, 90,000 daripada tekanan Y ni sama dengan kita tambahkan dengan tekanan yang disebabkan oleh perbezaan nilai X.
So yang ini saya letakkan kurungan supaya awak tidak tersalah mengira apabila tekan kalkulator. Okay, row GX ni dekat sini. 860-981-09 meter. Okay, meter. Nasib baik dia bagi dalam unit meter. Kalau tak bagi dalam unit meter, contoh dia sentimeter ke, desimeter ke, awak kena tukarkan dia dalam bentuk meter. Okay, tekanan di sebelah kanan, kita ada 13,600 row M ni. Row yang ada pada Mercury ni adalah row M, yang mana nilai dia 13,600 kilogram per meter cube, iaitu 13,000 13.6 kali ganda lebih berat daripada air. Darabkan dengan G 9.81 dan nilai H. H ni yang kita nak cari. Okey. H yang ni kita nak cari, maka untuk menyelesaikan persamaan ni awak jadikan H ni sebagai tajuk. Tapi kat sini ada pengiraan lah. So pengiraan dia kat sini kalau saya kirakan siap-siap nilai yang ini, yang saya lorekkan ni, dan saya akan dapat 7592.94 Newton per meter square. Okay, Newton per meter square. Okay, sama lagi ni. Persamaan sebelah kanan, masih sama dengan atas. Tapi sekarang ni saya cuba jadikan H sebagai tajuk, yang mana nilai yang di sini saya bawa ke sebelah. Bila bawa ke sebelah, sebab dia hubungan di antara nilai yang saya lorek highlightkan ni dengan H adalah darab. Bila bawa ke sebelah dia akan jadi bahagi. Okay, so H ialah 90,000 tambahkan dengan 7592.4 dibahagikan dengan nilai yang kat bawah ni. Okay, kat bawah ni pun kalau saya nak letakkan kurungan pun boleh. Okay, sebab apa? Mungkin ada orang suka kira satu-satu. Mungkin ada orang suka kira asing-asing. Okay, ataupun kira sekaligus. Yang ni siapkan dulu berapa bacaan dia, lepas tu dia tulis jawapan dia kat sini. Pun boleh. Okay, pun boleh. So kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.731 meter. Okay, so tengok balik persamaan yang ada dalam penyelesaian ni. Ingat, pressure at left, okay, tekanan di sebelah kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Okay, so tekanan di sebelah kiri, apa yang ada pada sebelah kiri? Iaitu tekanan bendalih pada titik Y dan tekanan bendalih yang disebabkan oleh perubahan aras bendalih X. X bendalih yang ada dalam pipe Y ni. Ada dua. Okay. Kalau yang ini ada satu sahaja, iaitu yang sebelah kanan. Okay. Kenapa tak ukur daripada bawah? Kita ambil perbezaan di antara bendalih ni dengan bendalih ni. Kalau daripada bawah kan tak pasal-pasal pula nak kena tambahkan dengan berapa nilai H yang ada kat sini, yang ini pun sama. So kita ambil perbezaan di antara bendalih ni yang paling bawah. Okey. Ada juga yang paling atas nanti kalau kita tengok pada soalan yang ada dalam set exercise tu. Okey. So kat sini kita ambil yang paling bawah. Okey, bila dapat kumpulkan persamaan ni sebelah kiri, persamaan ni sebelah kanan, tuliskan semula nilai yang ada pada PY, tuliskan semula nilai yang ada pada X ni. Okey, iaitu row GX sama dengan row M G HM. HM ni ketinggian untuk Mercury lah. Okey, saya harap benda ni faham lah, sebabnya main idea dia yang dekat sini. Pressure at left is equal to pressure at right. Okey, dan macam mana untuk awak susun persamaan ni, sebenarnya awak dah buat latihan dalam 1, 2, 3 sampai 5 tu, dan juga sampai 7. Okey, untuk mencari nilai H. Okey, untuk mencari nilai P. Alright, itu adalah untuk contoh yang ke-8. Okey, untuk contoh yang ke-9, apa hal pula pipe di sebelah kiri ni pergi sebelah kanan? Sama je. Okey, konsep dia sama je. Ini sebelah kanan, pipe dia sebelah kiri. Contoh 9, pipe dia sebelah kanan, manometer dia sebelah kiri. Boleh pusing-pusing macam tu je. Okey, sebab apa? Sebab kalau katakan kat sini awak tengok dia daripada depan, okey, daripada arah bawah naik ke atas, ke arah depan lah. Okey, daripada bahagian pandangan side view, front view. Yang ini adalah pandangan daripada back view. Mana-mana pun boleh. Okey, yang ini saya nak buat panjang pun boleh, yang bawah ni pun saya nak buat panjang pun boleh. Tapi kena ingat, yang membezakan tekanan adalah perbezaan di antara aras bendalih atas dan aras bendalih bawah.
Okey, contoh 9 sama macam tadilah. Iaitu bendalai yang ada dalam pipe Y ni ketepatan dia 860 kilogram per meter cube. Okey, yang ini. Bendalai apa saya pun tak tahu. Tapi biasanya kalau kurang daripada 1000 adalah bendalai yang minyak lah. Okey, minyak. Okey, dan row M masih sama iaitu 13,600 kilogram per meter cube setiap satu. Okey. Dengan X kat sini dia bagi 1.3. Okey. Tadi 0.9, yang ini 1.3. H kat sini dia bagi 1.4. Okey. 1.4. Ketinggian untuk H ni ataupun ketinggian untuk level bagi mercury ni adalah 1.4. Soalan dia minta kita cari tekanan pada titik Y. Dia bagi H, dia minta kita cari Y. Tekanan pada titik Y. So persamaan dia sama je. Iaitu persamaan yang kita nak tahu untuk menyelesaikan masalah ni, idea dia ialah daripada sebelah kiri, daripada sebelah kiri ni sama dengan sebelah kanan. Tekanan di sebelah kiri yang saya bulatkan ni, kawasan ni sampai sini saja yang saya bulatkan, dengan tekanan di sebelah kanan iaitu daripada tengah ni saya bulatkan dengan mouse ni. So tekanan di sebelah kiri mesti sama dengan tekanan di sebelah kanan. Tekanan sebelah kiri kita ada raksa sahaja ataupun mercury sahaja iaitu rho G H. Katakan kat sini saya letak HM lah. Sama macam tadi. Saya tak letakkan nilai simbol M tu supaya nak bezakan. Bila kita tulis H tu yang mana satu. Ingat, untuk pressure LF disebabkan oleh tekanan hasil daripada ketinggian cecair mercury. Pressure at right. Pressure at right ni pressure at right ni dia ada dua. Sebelah kanan. So sebelah kanan kat sini kita ada dua komponen. Komponen yang pertama ialah tekanan daripada perbezaan nilai X dan juga tekanan pada titik Y. So PY campur tekan dengan P rho GX. Alright, so kita isilah nilai yang dia bagi. 13,600 kg per meter cube darab 9.81 darab H. Yang ini adalah untuk yang ini dan di sebelah kiri. Katakan awak tersilap tulislah pressure LF, awak tulis yang persamaan ni. Pressure at right, awak tulis yang persamaan ni. Kesian kat awak confused. So jangan buat confuse macam tu. Persamaan sebelah kiri, awak tuliskan apa yang ada pada sistem sebelah kiri ni. Persamaan sebelah kanan, awak tuliskan apa yang ada pada sistem sebelah kanan ni. So sistem sebelah kanan kita ada dua. Tekanan pada titik Y, tekanan yang dialami oleh bendalai dalam pipe Y ni, pada titik Y ni, ditambahkan dengan 860 9.81 1.3 daripada ketinggian X ni. So yang ni sebenarnya kalau awak nak menyelamatkan daripada tersilap tulis, awak boleh letak kurungan. Ingat, bila letak kurungan jangan lupa tutup. Buka kurungan, tutup kurungan. Dan nilai yang ini sahaja yang boleh dikira bila kita buat darab. So kena bezakanlah dengan nilai tambah ni. Dan jadikan PY sebagai tajuk bila kita buat persamaan kat bawah ni. Jadikan PY sebagai tajuk. So PY adalah sama dengan yang ini. Nilai yang kita kira ni. Bila awak kira, awak akan dapat nilai yang ini. 186,782.4. Ditolakkan dengan persamaan nilai yang ada di sini. Iaitu 109,67.58. Apa dah tolak? Sebab yang ini pergi sebelah sini. Kalau PY ni pergi sebelah kiri, dia jadi negatif lah. Kita tak nak nilai negatif. Sebab soalan diminta nilai Y. Positif lah sepatutnya. Ada ke nilai negatif? Ada. Nanti awak akan tengok dalam contoh soalan self exercise. Soalan keempat ke kelima? Kelima kot. Soalan kelima. So bila kita kira, kita akan dapat jawapan 186,782.4 tolakkan dengan 109,67.58. Ini adalah dalam unit meter. Basic unit kita untuk tekanan ialah meter. So kita dapat 175,814.82 Newton per meter square.
Okey, dua contoh. Okey, dua contoh ni kalau syah. Faham pula ni. Yang tadilah. Okey, saya tunjuk. Oh, sorry. Dia makin membesar. Okey. Yang inilah. Okey, saya ingat untuk contoh yang macam ni, kalau awak fokus kepada pemahaman dan juga dia punya main idea dia ialah tekanan sebelah kiri, apa yang ada dalam sistem tekanan sebelah kiri tu disamakan dengan tekanan di sebelah kanan. Okey, persamaan tu mesti seimbang lah. Okey, kalau tak seimbang nanti tak boleh lah nak buat. Seimbang macam mana? Pressure at left mesti sama dengan right. Tekanan nilai yang ada pada sebelah kiri mesti sama nilai dengan yang ada di sebelah kanan. Okey. Tengok awak lah. Ada soalan ke? Apa-apa nak tanya? Sahdan. Oh, Sahdan. Sahdan. Dan. Maaf. Tak ada ni. Mic rosak ke? Okey, ayo. Faris Daniel, ada Faris Daniel? Faris Daniel. Ismahani? Ada Ismahani? Oh, Ismahani. Yo. Tak ada. Tak dengar. Tak dengar. Okey, betul. Sama macam semalam. Boleh dengar ke? Hello? Faham pula. Settings. Okay. Betul lah. HD pun boleh. HD pun boleh. Boleh dengar ke? Hello? Let's check. Sama je. Saya dengar okey. Nabil Nazri ada ke? Nabil Nazri? Ada tuan. Baru dengar. Sadan ada Sadan? Ada. Oh, okey. Syazwana? Saya. Sepanjang saya bagi kuliah tadi, kamu tak dengar ke saya cakap? Dengar tuan, dengar. Confused ke? Jun Yu. Okey, Jun Yu. Mana Jun Yu? Ada. Apa khabar Jun Yu? Khabar baik. Sehat ke? Sehat. Sudah makan? Dah lah. Alright. Jiventran. Ada tuan. Apa khabar Jiventran? Khabar baik. Masing-masing kalau tujuan untuk belajar ni macam ni lah. So macam yang saya bagi tahu tadi, untuk kelas kita, saya cadangkan kelas pada waktu petang ni kita bawa kepada hari Isnin sampai pukul 5 tu. Daripada pukul 2, pukul 3, pukul 4 sampai ke pukul 5. Okey, kalau tak ada siapa yang nak bagi respon, ada seorang dua lah tadi. Seorang je kot. Saya tak sempat baca ni. Saya akan teruskan kuliah kita pada hari Isnin ni direct 3 jam. Sebab boring kalau saya buat rakaman macam ni, awak nak kena tengok satu video yang pertama, video yang kedua. So minggu ni minggu kedua. Okay, minggu kedua ni, minggu lepas kita ada 2 video. Okay, week 1 dan week 1 extend. So minggu ni kita ada juga 2 video. Video yang kedua ni saya belum upload lagi lah. Okay, week 1 dan untuk minggu ni week 1 extend. Week 1 extend ni maksud dia jam yang ketiga lah. Okay. Alright. Ismahani ada? Ismahani? Ada tuan. Apa khabar Ismahani? Oh, baik. Sihat ke? Sihat. Dah makan ke? Dah. Tak ada apa-apa. Nak tahu korang punya
apa benda tu, uh, uh, apa benda tu, apa ni, kesihatan awak lah. Okay, kesihatan untuk satu kelas ni. Amirul Irfan ada? Amirul Irfan? Ya, di sini Tuan. Oh, apa khabar? Jangan panggil saya Tuan. Kamu ramai-ramai ni saya tak faham kenapa panggil Tuan. Panggil saya Encik Wan. Encik Wan. Encik. Boleh. Okay. Okey, Encik Wan. Okay, good. Okay, saya akan teruskan dengan yang ini. So, saya minta kita hari Senin hari tu awak jawab soalan yang ini dah mana pula. Example. Okay. Soalan sampai soalan berapa? Sampai soalan 2 saja kan? Betul? Betul. Okey. Ya, So Tuan. untuk soalan yang seterusnya, nanti saya nak minta awak buat soalan, cuba jawab soalan nombor 3 dan nombor 4. Okey, nombor 3 ni dia tak ada gambar. Tak apa, tak ada gambar. Yang penting untuk soalan nombor 3 ni kalau kita baca betul-betul, dia minta kita cari nilai H sahaja. Yang mana persamaan P sama dengan rho GH tu. Untuk soalan A, dia minta kita cari H bila dia bagi 12.5 kilo. So kilo ni awak kena tukarlah kepada 1000. Okey. 12.5 darab 10 kuasa 3. Okey. Yang kedua, B untuk spesifik graviti 0.88. Dia bagi spesifik graviti 0.88. Secara tidak langsung kalau awak study, awak faham nilai spesifik graviti ni adalah 880 kg per meter cube. Dia bagi nilai rho, dia bagi nilai 9.75 darab 10 kuasa 3. Okay, yang ni dia bagi tekanan. Yang ini dia bagi tekanan. Yang ini dia bagi spesifik graviti. Yang ini dia bagi air. So air awak pakai 1000 lah. Okay. Yang ketiga, dia minta kita cari nilai H juga dengan bendalir yang ketiga iaitu cecair merkuri, yang mana nilai 13.6 ni awak tukarkan kepada 13,600 kg per meter cube. So yang ni pun sama, P. Okay. Untuk soalan 3 ni saya nak awak buat. Minggu depan saya akan teruskan dengan pelajaran kita untuk contoh yang ke-10. Okay. Okay. Dan juga soalan 4. Soalan 4 ni gambar dia kat sini. A. Okay. Yang kita dah belajar tadi tu, contoh 8 dan contoh 9. Contoh 9. Yalah, contoh 8 dan contoh 9 yang ada gambar manometer tu. Untuk soalan 4 tu hanya rujuk kepada gambar A sahaja. Nombor 5, nombor 6 tu kalau awak nak try buat, nombor 5 dan nombor 6, kalau yang B dan C ni, kalau awak nak try buat untuk soalan ni pun boleh. Okay, advance sikit lah daripada kawan. Okay, untuk figure A, kalau awak tengok kat sini dia ada 4 anak. So saya nak minta awak buat latihan dan dapatkan jawapan yang sama dengan apa yang saya bagi ni. Okay, kalau awak tak dapat, maksudnya awak tak faham konsep untuk menyamakan tekanan di sebelah kiri, menyamakan tekanan di sebelah kanan. Okay, so untuk hari ni saya ingat sampai sini sajalah. Okay, dah 4.52. Tak bolehlah rapat sampai pukul 4, pukul 5. 1 jam straight. Saya pun penat jugalah. Okay, kalau 2 jam tu dah lagi direct nak 3 jam, betul penat. Tapi puas. Sebabnya bila awak tengok balik video rakaman tu, kalau siapa yang tak faham, awak boleh skip pergi kepada minit-minit yang ataupun jam pada timeline untuk video tu pada tempat yang awak tak faham. Okey, bila dah 3 jam tu maksudnya 2 jam lebih lah, hampir-hampir 3 jam. Macam awak tengok movie bila belajar. Okey, movie pun awak tengok, video kuliah pun awak tengok. Balance lah. Okey, tekanan pada kelas sama dengan tekanan pada enjoyable pada movie yang awak tengok. Okey, saya ingat kelas kita sampai sini. Saya nak minta awak buat sendiri soalan 3 dan 4. Buat dan simpan. Bila saya nak kutip? Nanti saya akan beritahu secara ad hoc.
Okey, pada sekian tarikh, pukul berapa saya nak minta awak upload apa yang awak dah buat latihan tu ke dalam Google Form yang saya akan bagi nanti. Okey, alright. Dah tadi. Oi. Apa ni Faris Daniel baru join ni. Okey, sekian sahaja untuk saya hari ni. Okey. Saya harap awak dapat study, buat sendiri latihan. Walaupun saya tidak berada di sana, di tempat kamu. Kalau kamu berada secara bersemuka dalam kelas biasa tu, saya boleh tengoklah satu-satu. Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam 20 minit untuk awak buat latihan. Bila awak buat latihan, saya tengoklah apa yang awak tak boleh buat. Cara tekan kalkulator, dapatkan bagaimana jawapan tu dengan cara tekan kalkulator. Okey. Alright, saya ingat sampai sini saja. Ada apa-apa ke nak tanya? Mungkin soalan ni saya kena tanya jugalah pada bab kedua ni. Bila bab 2 ni dia lain daripada yang pemahaman kita nak belajar tu nanti, yang awak belajar tu. Okey, Malik, ada soalan Malik? Tak ada tuan. Tak ada. Everything's clear. Okey, Cun. Amizal, ada Amizal? Ada tuan. Okey. So kalau tak ada apa-apa, saya ucapkan terima kasih kerana hadir petang ni. Minggu depan kita tak adalah petang ni. Petang Khamis ni. Kelas kita direct daripada pukul 2 sampailah pukul 5. 3 jam direct. Seminggu sekali pun tak apa. Okey. Movie pun biasanya orang tengok seminggu sekali je. Okey. Sama jugalah dengan kuliah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Boleh bersurai. Terima kasih Tuan. Terima kasih Encik Wan. Sama. Terima kasih Cik. Sama. Terima kasih tuan. Sama. Terima kasih Tuan. Sama-sama.